Antara fokus dari Bumi Kenyalang, Kementerian Pengangkutan Sarawak yakin syarikat penerbangan menyediakan perkhidmatan penerbangan ke Sarawak akan menawarkan harga tambang yang lebih berpatutan. Perinciannya bersama Nursila Talaha. Silakan. Ya, sahih. Kementerian Pengangkutan Sarawak yakin syarikat penerbangan yang menyediakan perkhidmatan penerbangan ke Sarawak akan menawarkan harga tambang yang lebih berpatutan. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin menerusi kenyataan media menjelaskan ini kerana beliau yakin syarikat penerbangan akan membalas usaha dan keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN yang telah meluluskan lebih banyak penerbangan ke Sarawak. Tambahnya, syarikat penerbangan juga perlu memainkan peranan dalam membantu memudahkan pergerakan orang ramai dan barangan pada kadar yang berpatutan selain menyokong usaha kerajaan untuk merancakkan lagi ekonomi negeri. Datuk Seri Lee turut mendedahkan kementeriannya telah menghantar surat kepada syarikat-syarikat penerbangan untuk memohon pihak terbabit menawarkan harga tambang yang lebih berpatutan, terutama menjelang musim perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Gawai Dayak yang akan datang. Selain itu, beliau juga diberitahu bahawa syarikat penerbangan berkenaan akan menawarkan promosi istimewa dalam masa yang terhad tidak lama lagi bagi memenuhi permintaan penerbangan dari Semenanjung dan Sarawak. Datuk Seri Lee menasihatkan orang ramai untuk merancang perjalanan mereka dengan teliti dan mengambil peluang promosi yang ditawarkan syarikat penerbangan. JPBN telah meluluskan 619 penerbangan seminggu ke Sarawak termasuk dari Singapura dan Brunei Darussalam bagi memudahkan pergerakan orang ramai dan barangan sejak pembukaan sempadan negeri pada 1 April lepas. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF kembali lagi tahun ini dengan tema Legendary Rainforest Celebration yang akan diadakan secara hybrid pada 17 hingga 19 Jun depan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu penganjuran RWMF 2022 akan turut meraihkan ulang tahun ke-25 festival bertaraf antarabangsa itu. Jelasnya, RWMF edisi ini akan mengumpulkan artis-artis tempatan seperti Nadine Rapsody, Ad Adau, Elena Murang, Tuku Kami dan Matthew Ngau selain artis-artis muzik etnik dari luar negara termasuk Amerika Syarikat, Thailand, Indonesia, Finland, Jepun, Meksiko dan Korea Selatan. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian dalam sidang media mengenai RWMF di Kuching hari ini. Beliau juga memaklumkan keunikan RWMF kali ini kerana ia menggabungkan penganjuran konsert secara fizikal selain siaran langsung berbentuk penstriman dalam talian khas kepada peminat yang tidak dapat hadir secara fizikal. Beliau menambah penganjuran RWMF pada tahun lepas secara virtual telah membuktikan festival berkenaan mempunyai ramai peminat apabila merekodkan lebih 400,000 penonton, manakala ke tahun ini pihaknya menjangkakan kehadiran 15,000 pengunjung secara fizikal. Datuk Seri Abdul Karim yakin sektor pelancongan di Sarawak sudah bersedia menerima kemasukan ramai pelancong untuk menghadiri pelbagai program di negeri ini sekaligus merancakkan semula industri tersebut yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Terdahulu beliau menyempurnakan majlis pelancaran RWMF di Muzium Budaya Borneo anjuran bersama Lembaga Pelancongan Sarawak STB dengan kerjasama Malaysia Elan Berhad selaku penaja RWMF 2022. Turut hadir ialah pengerusi STB Dennis Ngau, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Hee Chang Kee dan Ketua Pegawai Eksekutif STB Syazid Datuk Salih Ashkor. Golongan petani di Kabong diseru untuk melibatkan diri secara aktif dalam sektor pertanian dengan mengamalkan pertanian komersial atau berskala besar. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong Muhammad Cik Kadir berkata ia penting dalam membantu meningkatkan ekonomi petani dengan mengubah matlamat mereka dari pertanian sendiri kepada pertanian untuk perniagaan. Muhammad Cik Kadir menegaskan pertanian merupakan sektor yang kerap diberikan penekanan oleh kerajaan bagi membantu meningkatkan pendapatan para petani, malah penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Selain terlibat dengan pertanian secara komersial, petani juga perlu memastikan produk mereka berkualiti dengan memberikan pengeluaran yang berterusan bagi memudahkan lagi urusan pemasaran sesuatu produk.
Tambah beliau lagi, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama akan sentiasa bersedia untuk membantu dari aspek pemasaran kepada petani. Konsep ladang kontrak merupakan salah satu usaha Fama yang banyak membantu petani memasarkan hasil pertanian ke pasaran yang lebih luas. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program Jelajah Ramadan Fama bersama Bank Rakyat bertempat di Kampung Emplam di Kabung semalam. Pada program berkenaan juga, Fama turut menandatangani perjanjian jual beli bersama 20 peserta ladang kontrak di Kampung Emplam. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komuniti MPIC menyasarkan jumlah pekebun industri koko di negeri ini bertambah dalam tempoh 5 tahun akan datang. Timbalan Menterinya Datuk William Wong berkata pihaknya mencadangkan untuk membuka lebih banyak kawasan penanaman koko. Kita telah kenal pasti. Tambah beliau lagi, pihaknya juga sudah mengenal pasti satu kawasan penanaman atau kelompok yang sesuai untuk projek itu. Namun perkara itu masih di peringkat perbincangan. Kita kena berbincang dengan penduduk. Sekiranya dia ada 1 ekar. Sebagai contoh, kalau dia yang ni ada 1 ekar, 10 ekar, 20 ekar, kawasan yang sama, kita akan kumpulkan 100 ekar dan kita buat infrastruktur. Dan LKM akan datang untuk membantu dengan skim penanaman baru. Dan bila siap, dia akan bagi kepada ni lah. Dia akan bantu daripada segi anak benih, daripada baja dan sebagainya. Dedahnya setakat ini Sarawak mempunyai sekitar 1,200 hingga 1,300 pekebun koko yang aktif dan jumlah ini masih rendah berbanding agrokomuniti yang lain seperti lada dan kelapa sawit kerana permintaan terhadap koko di Sarawak semakin meningkat. Datuk William Wong berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Jelajah Agri-Komoditi #Keluarga Malaysia di Rumah Panjang Unga, Kampung Ketibung, Sebuyau, Simunjan, Samarahan. Pada majlis itu, Datuk Willy turut merasmikan Pusat Mini Pemprosesan Koko Kampung Ketibung yang melibatkan kos RM49,980 yang dilengkapi dengan 1 unit kotak pemeraman 3 tingkat, pelantar pengeringan serta punca kuasa air dan elektrik yang siap sepenuhnya pada Oktober tahun lepas. Beliau turut berkesempatan melawat jalan ladang koko Kampung Ketibung Sebuyau yang seluas 14.13 hektar dan diusahakan oleh 16 orang pekebun terdiri daripada program tanaman baru tahun 2018 dan 2019. Peserta program yang terlibat menerima insentif seperti baja, peralatan kecil pertanian serta hikmat latihan dan nasihat. Sekian berita dari Sarawak. Salam Keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Peri. Silakan. Terima kasih Nosila.